Ni nak mai Ramadan. Tiap-tiap tahun mai Ramadan. Allah terima ke puasa kita? Yang ni soalan yang membuatkan salafus salih. Sayyidina Ali 6 bulan sebelum mai Ramadan dia dah risah, dia dah resah dengan soalan ini. Dan 6 bulan selepas pemergian Ramadan, Ali radhiyallahu anhu masih memikirkan persoalan ini. Kita kalau Tuhan terima puasa-puasa yang lalu, tuan-tuan bayang tengok. Berapa kali dah puasa? Yang malam ni umur 45, maksudnya sudah 30 kali berpuasa Ramadan. Maksudnya dah 30 kali dapat Lailatul Qadar. Bayang lah. Satu malam 1000 bulan kali 83 kali 40. 1000 bulan tu kali 40 kali puasa. 30 kali berpuasa. Tapi kenapa sampai hari ni selepas Ramadan Al-Quran tetap tidak disentuh oleh kita? Tak pegang juga. 16 kali dah puasa, 27 kali dah puasa, 35 kali dah puasa, 45 kali dah puasa. Semayang malam daripada tahun lepas, semalam pun tak bangkit lagi. Persoalannya, Allah terimakah? Allah terimakah hak puasa kita yang lalu-lalu? Pernahkah kita risau macam sahabat risau? Ya Allah, terimalah amal ibadat kami. Tak pernah dengarkah doa Nabi ajak Rabbana taqabbal minna? Ya Allah, terimalah daripada kami ibadat kami, puasa kami, zakat kami. Kita duk berasa buat, lulus ustaz. Buat mesti lulus punya. Bukan semua orang jawab soalan betul. Memang dia boleh jawab semua, dia berasa puas hati. Tak semua tentu betul. Sama macam ibadat puasa hak kita buat 30 kali, 20 kali, 40 kali. Tahun ni punya ibadat puasa hak nak mai, kena muhasabah diri kita, minta dengan Allah. Tiap-tiap kali habis puasa, buka puasa, waktu maghrib tu antara doa sebelum langgah 1 jam ayam tu, minta dulu, ya Allah, aku mohon dengan keberkatan puasa ni, terimalah amal ibadat kami sekeluarga. Jangan kalut tuan, no? Kadang dia kalut lah, tak nampak apa lah. Tu tak cerita hak baziak lagi, no? Jadi sebelum mai Ramadan kita buat persiapan. Sebab tu doa yang Nabi ajar membuatkan kita faham. Bila Nabi sebut Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban, ya Allah, berkatkanlah kehidupan kami sepanjang bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Balighna Ramadan, sampaikanlah kami dalam tahun ni ya Allah, dalam bulan Ramadan. Sejak bila Nabi minta? Daripada awal bulan Rejab. Kita sampai malam ni baru dengar doa tu, baru perasan, oh kena minta kau ustaz. Kata Sayyidatuna Aisyah, aku tidak pernah melihat satu bulan yang Nabi puasa hampir penuh seperti mana bulan Sya'ban. Tengok, Aisyah kata, aku tak pernah tengok Nabi puasa penuh lain daripada Ramadan hampir penuh seperti bulan Sya'ban. Banyaknya Nabi puasa dalam bulan Sya'ban. Supaya apa? Supaya apabila masuk Ramadan, detik saat pertama dalam Ramadan, Nabi bukan baru nak start kereta, baru nak panas enjin. Tidak. Tetapi apabila melangkahkan setapak kaki di dalam alam Ramadan, detik pertama itu kelajuan yang dipecut oleh Rasulullah dan para sahabat adalah 16 dan ke atas. Pecut habis-habisan dah. Kerana apa? Kerana ibadat sunat yang dilakukan dalam Ramadan digandakan oleh Allah dengan pahala fardu, dan setiap pahala fardu digandakan oleh Allah sehingga 60-70 kali ganda. Tak besar kah? Kita sebut Lailatul Qadar yang pertama cukup dah.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa yang kamu tahu tentang Lailatul Qadar? Kata Allah di dalam Al-Quran. Bahasa sedap lagi, bahasa tempatan kita. Allah tanya tu seolah-olah Tuhan nak beritahu, hampa tahu tak apa ada dalam malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ayat tu semua orang boleh terjemah. Punya banyaknya duk berulang ayat tu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam tu lebih mulia, lebih berharga daripada 1000 bulan. Sama dengan 83 tahun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berapa kali dah dalam hidup kita hak kita dapat Lailatul Qadar? Ini muhasabah ni. Berapa kali dah dapat? Orang yang dapat malam itu, saya jamin bermula daripada malam tu dia takkan tinggal semayang malam. Dia tak tinggal. Tanyalah orang-orang yang dapat. Paling kurang 5.40 dia sampai masjid, semayang juga 2 rakaat tahajud. Lepas tu lagi sunat subuh, lepas tu semayang subuh. Kenapa Allah tidak memandang dan tidak memberikan kepada kita Lailatul Qadar? Tak berasa resahkah? Tak berasa takutkah? Tuhan tak pernah pandang. Setelah puasa 25 kali, cara nak kira yang umur 50 malam ni, kita kira balik umur 15, maksudnya dah puasa 35 kali. Dan tiap-tiap orang dia tahu berapa kali dia pernah dapat Lailatul Qadar. Boleh rasa bila senang bangun malam tu, rasa senang. Bangun pun rasa khusyuk, rasa tenang, dia main hibah dalam hati bila semayang, bila baca Quran malam tu. Hak malam Lailatul Qadar tu, bila Allah bagi kat dia. Dan kena renung sampai malam ni, pasal apa Allah tak pandang untuk bagi Lailatul Qadar untuk dia. Kena renung tengok Ustaz. Oh, dia nak pulun lepas ni Ustaz, di alam barzakh. Mana ada dah puasa di alam barzakh? Mana ada dah semayang di alam barzakh? Mana ada dah baca Quran di alam barzakh? Mana ada dah sedekah di alam barzakh? Apabila satu orang dimasukkan ke dalam alam barzakh, kemudian ahli keluarga dia pun keluar, balik, tinggalkan perkuburan, malaikat pun mai, Munkar dan Nakir mai, dudukkan dia. Ketika itu roh dikembalikan ke dalam jasad dia. Tapi kalau kita korek lubang, tengok memang dia duduk terlentang lagi. Jasad tu tak gerak mana. Di alam sana, di alam barzakh sana, roh dia dikembalikan. Lalu malaikat Munkar dan Nakir turun dan bangun, berdiri, bukan berdirikan, dudukkan dia. Dia pun duduk. Lalu disoal dia. Yang jawab tadi adalah amalan-amalan dia. Apabila disoal, ada pendapat kata berhari-hari disoal. Lalu yang ditanya tadi adalah orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, orang soleh, yang hidupnya tak lekang dengan semayang, yang hidupnya tiap-tiap hari apabila masuk waktu je, dia tengok pukul 1 dia tengok dah jam, dia akan tinggal reda dia akan siap untuk pergi semayang. Asar pun macam itulah, maghrib pun macam itulah, isyak pun macam itulah. Dalam hidup dia, yang paling penting bagi dia adalah solat dia, ibadat dia. Kemudian baru keluarga dia, kemudian baru kerja dia. Hal lain semua nombor lain. Nombor 1 semayang. Apabila malaikat tanya dia, kata Rasulullah, lalu digambarkan kepada orang soleh ini seolah-olah matahari dah nak tenggelam. Dia pun kata, wahai malaikat, izinkan aku untuk solat asar, kerana matahari sudah tenggelam, nak tenggelam, sekejap nak masuk maghrib. Apa jawab malaikat tuan-tuan? Jawab malaikat itu, wahai hamba Allah, ini alam barzakh. Bermula daripada saat ini tidak ada lagi yang namanya ibadah. Tuan-tuan faham tak?
Hak nama ibadat ni last di sini je. Sebab tu puasalah sungguh-sungguh. Puasalah sebanyak mungkin. Apabila kamu bersedekah, bersedekahlah tanpa rasa takut dan yakin dengan Allah. Kerana kesemua nikmat ibadat tak sah. Puasa, sedekah, semayang, baca Quran, buat baik dengan orang, berzikir, kesemua nikmat-nikmat ibadat tadi hanya akan dapat dirasakan oleh kita di sini saja. Hak tak sah bukti kata di alam barzakh tak ada dah nama ibadat. Dalam syurga pula, apabila semua ahli syurga telah mengambil istana masing-masing. Oh, cerita syurga seronok lah. Tapi saya tak cerita malam ni syurga tajuk lain. Syurga tajuk lain dia panjang pula. Panjang cerita syurga. Start daripada kita mula masuk tu ke mana apa semua. Duduk dalam syurga kita buat apa. Apabila satu hari malaikat pun mai hantar kad jemputan untuk setiap penghuni syurga. Panggil tiap-tiap penghuni syurga. Kita pun tengok jemputan pergi mana. Akhirnya semua dibawa oleh para malaikat ke semua penghuni syurga. Yang ketika itu 2/3 daripada penghuni syurga adalah di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai. Umat Nabi ramai dalam syurga. Allah punya sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dijemput, kita pun tak tahu nak pergi mana ni. Akhirnya sampai di satu syurga yang begitu indah, yang begitu mewah. Makanan dia yang begitu lazat. Kita dihidangkan dengan makanan dan sebagainya. Semua ahli syurga berhimpun. Seperti mana orang-orang beriman berhimpun pada hari Jumaat, ahli syurga juga akan berhimpun tiap-tiap waktu. Ada waktu tertentu. Ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala tanya, wahai ahli syurga, adakah kamu redha dengan aku? Penduduk syurga jawab, ya Allah, macam mana pula kami tak redha, sedangkan redha itulah yang kami minta kepadamu tiap-tiap hari. Wahai penduduk syurga, ada lagi tak nikmat yang kamu tak dapat? Allah Ta'ala tanya. Kita pun bila Tuhan tanya, nikmat apa yang tak dapat lagi? Hidup selama-lamanya telah diberikan oleh Allah. Tuan-tuan, hidup selama-lamanya dalam syurga Allah bagi dah. Kesemua rumah mewah telah diberikan oleh Allah. Kesemua manusia kaya di dalam syurga. Kesemua manusia sihat dalam syurga. Takkan pernah sakit selama-lamanya. Nak nikmat apa lagi? Semua benda dapat dah. Maka kita kata tak ada dah ya Allah nikmat yang kami nak minta. Lalu Allah SWT kata ada, iaitu nikmat untuk melihat wajahku. Hak ni kemuncak nikmat syurga. Tengok wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tunjuk kepada para sahabat satu malam bulan yang mengambang. Nabi kata, nampak tak bulan tu? Sahabat kata, nampak. Ada tak benda lindung apa semua? Sahabat kata, tak, nampak sebiji. Terang, jelas. Nabi kata, seperti mana jelasnya kalian melihat bulan mengambang itu, begitulah jelasnya kalian akan melihat wajah Allah di dalam syurga nanti. Ketika Allah mempamerkan zat dan wajahnya di dalam syurga, buat tuan, ahli syurga je tengok. Itulah pertama kali kita semua hak selama ni kita semayang kerana Allah. Kita puasa kerana Allah. Hak kita duk niat tu, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Hak kita duk berzikir, duk sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hak kita hari-hari duk baca kalam Allah. Satu hari kita akan melihat Allah itu. Apabila Allah menzahirkan zatnya, seluruh ahli syurga jatuh rebah dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tertanggung lah. Apabila manusia sujud ketika itu, Allah SWT pun arahkan, bangun, angkat kepala kalian, di sini bukan tempat untuk beribadat. Nampak? Baru kita faham kenapa Rasulullah berdiri malam lama. Kerana mereka reti bahawasanya yang nama solat tu ni jelas. Baru kita faham kenapa Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, bila baca Quran tiap-tiap hari beliau akan menghabiskan
6 juzuk Al-Quran. Dan seminggu beliau akan khatamkan bacaan Al-Quran. Baru kita faham kenapa Al-Hasanul Basri tiap-tiap 6 hari dia akan khatam Quran ni, tiap-tiap 6 hari. Dan baru kita faham kenapa Sayyidina Uthman ibn Affan akan menghabiskan bacaan Al-Quran tiap-tiap hari. Rupa-rupanya kesemua amal ibadat itu kita hanya akan merasai nikmat kemanisan mengamalkan dan melakukan amal itu di dunia ni saja. Tuan. Sebab tu bila rokok, rokoklah dengan lama. Bila sujud, sujudlah dengan lama dan panjang. Bila baca Quran, bacalah lama-lama. Bagi tahu kat diri sendiri, hang tak boleh baca dah lepas ni. Kalau hari ni hanya sentuh semuka saja, andainya hari ni hari yang terakhir, maka semuka tu je lah Quran. Tuan, maka tahun ni insya-Allah kita berazam yang pertama sekali nak dapatkan Lailatul Qadar. Hak selama ni kita tak dapat. Dia mesti kena azam dan mesti minta dengan Allah SWT baru boleh dapat. Konsep manusia dengan Allah, dengan Tuhan dan Tuan kita, mesti minta. Nak apa pun. Ni Quran. Ada orang last baca Ramadan tahun lepas dalam ketika mana? Tadarus. Sampai hari ni 25 hari bulan 5 2015 dia tak nak sentuh dah. Tadarus tu pasal apa dia sentuh? Ramai-ramai baca ustaz, semangat lah. Berkat bulan Ramadan, alhamdulillah dia khatam sekali. Tapi hak tu lah last. Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, tak sentuh dah. Kena minta dengan Allah ni, kena minta, ya Allah, masukkanlah kecintaan untuk membaca Al-Quran di dalam hatiku. Baru Tuhan bagi. Sama lah, semua benda minta. Lailatul Qadar kena minta dengan Allah. Mula daripada hari ni, berapa Sya'ban ni, 7 Sya'ban, ya Allah, berikanlah peluang untuk kami berada dalam Lailatul Qadar pada tahun ni. Minta dengan sungguh-sungguh, hati yang ikhlas, Allah bagi. InsyaAllah. Mesti Allah bagi. Nabi kata malam Lailatul Qadar hanya umat aku dapat, Nabi lain pun tak dapat. Tu dia, bukan kata umat lain tak dapat. Rasul lain tak dapat malam Lailatul Qadar. Tetapi Allah memberikan Lailatul Qadar itu kepada umatku. Rugilah kalau kita tak ligat. Kalau kita tak cari, rugi.